Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak didik sekalian, anak-anak didik dua sidik yang dikasihi. Bertemu kita lagi dalam PDPR minggu yang baru. Hari ini 20 hari bulan September 2021. Sihat semua? Cikgu harap semuanya sihat dan bersedia untuk PDPR hari ini. Untuk maklumat anak-anak semua dan juga ibu bapa penjaga, jadual PDPR untuk Bahasa Melayu 2 sidik tidak seperti jadual dulu. Mulai minggu ini dan minggu seterusnya kita tidak ada jadual bergilir lagi. Mulai minggu ini Bahasa Melayu mulai hari Isnin, masanya 10.30 pagi hingga 11.30 pagi. Dan untuk esok dua sama juga hari Selasa, dua masa 10.30 pagi hingga 11.30 pagi. Saya harap semuanya dah dapat jadual PDPR yang baru yang telah diberikan oleh guru kelas 2 sidik, Cikgu Noliza ya. Anak-anak sihat semua, sentiasa cuci tangan, pakai lemas kalau nak keluar, jaga penjarakan, sentiasa jaga kebersihan kita untuk kita hindarkan kita daripada wabak COVID-19. Kita masih lagi berada dalam pandemik COVID-19, namun begitu kita PDPR mesti diteruskan kerana kita tidak mahu kita ketinggalan, kerana kita telah pun masuk bulan 9 anak-anak. Baik, seperti yang saya maklumkan tadi, untuk hari ini PDPR kita akan gunakan buku aktiviti tahun 2 Bahasa Melayu jilid 2. Ya, sila buka muka surat 47. Muka surat 47 anak-anak. Kemahiran kita ialah murid merujuk dan melengkapkan peta. Kemahiran kita 2.2.1, yang mana anak-anak dikenaki mengisikan tempat kosong dengan perkataan-perkataan yang berlawan. Sebelum tu dengar dulu cikgu baca dan fahami, kemudian tulis perkataan yang berlawan daripada petikan yang cikgu bacakan dulu. Musa suka akan tumbuhan. Oleh itu, dia menanam tumbuh-tumbuhan yang banyak memberikan manfaat kepada dia dan keluarga. Di depan rumahnya ada berbagai pokok bunga seperti melati, kemboja. Bau bunga itu sangat harum dan menyenangkan jiwa. Menenangkan jiwa. Pokok-pokok bunga itu ditanam di dalam pasu. Selain itu, Musa menanam pokok yang boleh digunakan dalam masakan. Dia menanam pokok limau purut. Daun limau purut itu boleh digunakan di dalam masakan. Pokok itu ditanam di sekeliling pagar rumahnya. Dia akan membonsaikan pokok itu. Musa sangat gembira kerana kawasan rumahnya mempunyai pelbagai jenis pokok yang berfaedah. Baik anak-anak, dalam petikan tersebut, ia merupakan kegemaran yang baik kita terani daripada Musa. Dia buat apa? Dia tanam pokok-pokok. Anak-anak tahu tak pokok-pokok yang ditanam oleh Musa? Ya, seperti pokok melati, pokok kemboja, itu pokok bunga. Boleh buat perhiasan kat depan rumah kita kalau anak-anak rajin. Tak semestinya orang perempuan, orang lelaki pun boleh menanam bunga seperti Musa. Okey. Pokok boleh ditanam di atas tanah ataupun ditanam di dalam pasu. Selain daripada itu, Musa juga menanam pokok yang digunakan dalam masakan. Contohnya dia menanam pokok limau purut. Anak tahu tak limau purut? Limau yang memerutu tu. Daun dia boleh kita buat masakan. Masakan apa boleh buat? Kita boleh masak macam-macam. Kita masak tom yam pun kita gunakan. Kita masak asam pedas pun kita boleh isikan daun limau purut. Sedap, wangi. Limau purut juga boleh buat, buah dia boleh buat perubatan dan sebagainya. Baik, kalau kita tanam banyak-banyak, kita boleh jual pula pokok-pokok yang kita tanam tu. Walaupun tanam secara sedikit, tapi kalau banyak keliling rumah kita tanam, boleh mendatangkan pendapatan. Itu boleh buat semasa lapang sebagai kegemaran. Ini kegemaran yang baik. Jadi Musa suka tanam tumbuhan. Dia tanam pokok bunga, dia tanam pokok buah-buahan. Kalau anda rajin pun dalam musim PKP ni, kita tak ada pergi sekolah, tanam sayur belakang rumah, boleh mendatangkan hasil.
Musa sangat gembira kerana kawasan rumahnya mempunyai pelbagai jenis pokok yang berfaedah. Kita tanamlah pokok-pokok yang berfaedah. Jangan pakai pokok yang membazir. Lalang ditanam buat apa? Jadi tanam serai, tanam kobis, tanam sawi, itu semua faedah. Ataupun tanam pokok bunga, bunga puding, bunga melur, bunga apa lagi, bunga kesidang, bunga orkid, semua tu boleh menceriakan kawasan rumah kita. Jadi anak-anak, cuba tengok perkataan ini. Kita buat perkataan menanam. Oleh itu dia menanam pokok tumbuhan yang banyak. Menanam. Tugasan anda ialah membuat perkataan yang berlawan daripada perkataan yang disebut. Yang disebut menanam, dalam ruang kosong tu awak sebut lawan pada menanam. Menanam, lawan menanam apa? Dah tanam kita cabut. Itu menyabut ataupun cabut. Menanam ataupun cabut. Tanam. Ataupun bungkas pun boleh juga. Okey. Kemudian perkataan kedua, hadapan. Saya duduk hadapan anda. Saya berada di hadapan kamera. Jadi apa lawan hadapan? Di hadapan rumahnya. Dia tanam bunga di hadapan rumah. Dia tanam bunga di belakang rumah. Jawapan dia belakang. Kemudian harum. Harum macam mana tu? Kalau dalam ayat petikan, bau bunga itu sangat harum dan menenangkan jiwa. Yang perkataan tadi, menanam tadi, lawan dia mencabut. Daripada perkataan cabut, perbuatan cabut, kita letakkan perbuatan men apa dia? Mencabut. Hadapan, jawapannya belakang. Harum, bau bunga itu sangat harum dan menenangkan jiwa. Harum lawan harum, busuk. Busuk ya. Kemudian gembira. Dengan cerita P.Ramlee, aku sungguh gembira, kata P.Ramlee. Jadi lawan gembira apa? Omar, lawan gembira apa dia? Omar tak jawab. Siapa boleh jawab? Lela boleh jawab? Lela pun tak nak jawab. Tak apa. Jawab kata gembira ialah sedih. Jadi bila dah buat perkataan berlawan 1, 2, 3, 4 tu, apa tugasan anda pula dalam buku PDPR Bahasa Melayu? Buat ayat daripada perkataan menanam, hadapan, harum, gembira. Dan juga lawan dia. Lawan menanam, mencabut. Lawan hadapan, belakang. Lawan harum, busuk. Dan lawan gembira, sedih. Bermakna buat 8 ayat dalam buku PDPR. Baik, setakat itu dulu PDPR untuk hari ini. Dan hari esok kita bertemu lagi di masa yang sama. Dan esok kita akan gunakan buku teks. Jadi saya harap anak-anak semua silalah jaga kesihatan masing-masing supaya kita dapat bertemu dalam bersua muka PDP nanti apabila kita sudah masuk fasa 4. Fasa 4 pelan pemulihan negara. Jadi saya doakan semuanya dalam keadaan sihat sejahtera, jaga kesihatan, jangan keluar rumah kalau tak ada keperluan. Ikutilah PDPR tiap-tiap hari, iaitu tiap-tiap minggu kita ada jadual yang telah disediakan untuk semua mata pelajaran. Untuk bahasa Melayu seminggu kita ada 2 kali, Isnin dan Selasa. Jumpa lagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.